Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Pada video sebelum ini berkaitan dengan Perang Saudara Pahang, juga dikenali sebagai Perang Bendahara. Ialah perang saudara dari 1857 hingga 1863 antara pasukan yang setia kepada Raja Bendahara Tun Mutahir dan pasukan yang setia kepada Wan Ahmad. Video kali ini saya akan bawa kepada anda bukti dokumen primer atau berfakta sebenar hasil dari penemuan tidak disangka oleh waris Tun Mutahir Ibni Tun Ali di sebuah arkib di selatan tanah air. Pada penemuan bukti asal berkaitan dengan sebelum pergolakan Perang Saudara Pahang ini, sebenarnya berjaya menjawab persoalan yang sebelum ini terpendam rahsia selama ratusan tahun. Perkongsian ini bukan berniat untuk memburukkan sesiapa, malah jauh sekali untuk menjatuhkan sesiapa, tetapi atas tujuan untuk mengharmonikan sejarah supaya generasi kini dan akan datang tidak lagi disajikan dengan sejarah bangsa sendiri yang tidak pasti keabsahannya. Imbas kembali sejarah Perang Saudara Bendahara Pahang. Dalam hikayat Pahang dikatakan selepas kemangkatan Bendahara Tun Ali, putera sulungnya Tun Mutahir telah dilantik sebagai pengganti, tetapi tidak mengikut wasiat ayahnya untuk memberi pendapatan cukai, kuantan dan endau kepada adinda baginda Wan Ahmad. Kenyataan tidak mengikut wasiat sebenarnya hanyalah dakwaan Wan Ahmad kepada pihak British semata-mata dan bukan berdasarkan bukti bertulis atau fakta. Dalam buku Sejarah Pergolakan dan Pergelutan Bendahara Johor Pahang 1613 sehingga 1863 oleh Suzana Haji Osman, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, menjelaskan dengan terperinci perkara ini. Pergolakan pertama bermula dari sikap Wan Ahmad. Buku ini menjelaskan seperti berikut pada halaman 274, 275 dan 276. Tun Ahmad merupakan seorang bangsawan yang penuh kontroversi seawal zaman remajanya. Tindak tanduk beliau beberapa kali telah menjadi perkara aduan kepada pihak berkuasa British di Singapura. Selewat tahun 1856, iaitu setahun sebelum kemangkatan ayahandanya Tun Ali pun, baginda telah terpaksa menulis surat rasmi kepada Gubernur British bagi mempertahankan Tun Ahmad daripada tuduhan mengambil perahu orang dengan jalan kekerasan di Pahang sehingga melibatkan orang di Singapura dan Raja Kelantan. Pada tahun yang sama, berlaku satu lagi kejadian yang lebih berat yang juga melibatkan tingkah laku Tun Ahmad. Namun, kali ini Tun Ali tidak dapat mempertahankan anak-andanya itu lagi kerana kesalahan yang dilakukan telah jauh melampaui batas adat dan agama, iaitu membuat hubungan sulit dengan salah seorang isteri Tun Ali yang bernama Cik Seni. Tun Ali sendiri menjadi saksi kepada perbuatan tersebut. Menurut Abdul Talib bin Haji Ahmad dalam bukunya Sejarah Datuk Bahaman, Orang Kaya Semantan, Pustaka Garuda 1961, hubungan erat itu adalah disebabkan Tun Ahmad berkehendakkan keris daripada Bendahara Ali
yang bernama Tok Bidan yang dikatakan bahawa keris itu berada dalam simpanan Cik Seni. Susulan daripada kejadian itu, maka pada hari Rabu 2 Safar 1273 Hijrah bersamaan 1 Oktober 1856, Tun Ali telah bertindak mengeluarkan satu pengisytiharan rasmi atau gazet. Dalam surat tersebut yang dicap dengan cap mohor baginda. Bagaimanapun, pada masa itu hukuman yang dititahkan baginda terpaksa ditangguhkan kerana Tun Ali sedang kegeringan. Kesempatan tersebut digunakan oleh Tun Ahmad untuk melarikan diri ke daerah Kemaman di Terengganu dan berdiam di situ buat beberapa waktu. Oleh itu, hukuman bunuh hanya dapat dilaksanakan terhadap Cik Seni. Inilah surat pengisytiharan tersebut. Ini adalah lampiran asal surat sumpah Tun Ali kepada Tun Ahmad 1856 pada halaman 419. Terjemahan surat sumpah ini adalah seperti berikut. Al-Wakil Al-Sultan Mahmud Shah, Datuk Bendahara Siwa Raja, Ibni Bendahara Paduka Raja, 1221 Sanah. Cap rasmi. Hijratun Nabi SAW 1273 bertarikh 1273 Sanah kepada 2 hari bulan Safar, hari Rabak, yakni Rabu, waktu jam pukul 1 yang di dalam negeri Pahang. Maka Tabarakallah diwakili itulah kita Datuk Bendahara Siwa Raja Tun Ali membuat wasiat ini serta berpesan dan menyatakan kepada segala raja-raja dan datuk-datuk dan penghulu-penghulu yang di dalam negeri Pahang. Kita menyatakan dari hal anak kita Tun Ahmad itu sudah kita sumpah dan kita keluarkan daripada waris kita sebab ia sudah membuat tiada patut sekali-sekali kepada gundik kita namanya Sani yang sudah kita lihat sendiri akan perbuatannya itu. Sebab barang siapa membunuh anak kita Tun Ahmad itu jadi seperti saudara kita dunia dan akhirat. Dan jikalau anak kita Datuk Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir serta dengan anak cucu kita yang keturunan daripada kita menerima akan Tun Ahmad itu, kita sumpah dunia dan akhirat. Sebab Tun Ahmad itu bukannya anak kita sekali-sekali dari dunia sampai ke akhirat. Kita minta banyak-banyak kepada anak kita Datuk Bendahara Seri Maharaja dengan anak cucu kita serta dengan anak-anak raja dan datuk-datuk serta penghulu-penghulu kita minta bunuhkan gundik kita Sani dan anak kita Tun Ahmad. Jikalau tiada dapat dibunuh, hendaklah dikeluarkan dari dalam negeri Pahang serta jangan beri ia masuk dalam daerah Pahang sekali-sekali sungguh dengan nyatanya dengan cap kita di atas satar ini serta tanda tangan saksi di bawah satar ini. Syahid ala zalika Engku Said Omar bin Ahmad Alatas, Said Ali Alatas, Said ala zalika Ahmad bin Abdullah bin Yahya, Syahid ala zalika Tun Abdul Rahim, Datuk Memanda Zainal Abidin bin Penghulu Nyak Qatar, Syahid ala zalika Zain bin Muhammad Alatas, Syahid ala zalika Haji Indra Datuk Kaya Ismail Cenor, Syahid ala zalika Penghulu Semantan Basir, Syahid ala zalika Syah Bandar Ali Bandar, Syah Bandar Busu. Apabila tercetusnya Perang Saudara Pahang, Wan Ahmad mendakwa Tun Mutahir telah dilantik sebagai pengganti tetapi tidak mengikut wasiat ayahandanya untuk memberi pendapatan cukai Kuantan dan Endau kepada adinda baginda Wan Ahmad kepada pihak British.
Dawan ini sudah pasti berniat untuk merampas kuasa dari Tun Mutahir bagi melindungi perbuatannya itu dan bukan merebut kuasa seperti yang tertulis dalam Hikayat Pahang, kerana Tun Mutahir telah pun dilantik sebagai pengganti secara sah melalui adat pertabalan Melayu ketika Tun Ali masih hidup. Ini juga diterangkan dalam buku tersebut pada halaman 244 seperti berikut. Dalam majlis yang sama, putera Tun Ali yang sulung iaitu Tun Mutahir pula telah dilantik oleh Sultan Muhammad sebagai bendahara muda, iaitu bakal pewaris Tun Ali sebagai bendahara Johor dan peneraju pemerintahan Daulah Pahang. Semasa di Lingga inilah Tun Ali telah berkahwin dengan seorang wanita yang hanya dikenali dalam sejarah sebagai Encik Lingga. 3 tahun kemudian, iaitu pada 23 Mei 1836, hasil daripada perkahwinan itu lahirlah Tun Ahmad yang bakal menggegarkan Pahang dengan tindak tanduknya yang mencetuskan Perang Bendahara Pahang. Kemudian bersambung pada halaman 272 menyebut, Bendahara Tun Ali telah bersara pada tahun 1847 dan melantik Tun Mutahir menggantikannya sebagai pemerintah Pahang dan bendahara bagi Kesultanan Johor Lama. Jadi ini bermakna Wan Ahmad merampas kuasa dari Tun Mutahir selepas kemangkatan Tun Ali dan bukannya merebut kuasa, seolah-olah Tun Mutahir tidak pernah dilantik sebagai pengganti ayahandanya Tun Ali. Malah beza umur antara Tun Mutahir dan Wan Ahmad adalah 30 tahun. Bermaksud Tun Mutahir lebih tua dari Wan Ahmad. Jadi Tun Mutahir adalah abang dan Wan Ahmad adalah adik berlainan ibu. Pada peringkat awal perang, Gubernur Kavanagh, iaitu Gubernur Penyelesaian Selat British, menawarkan penyelesaian. Pada halaman 324, 325, 326 dan 327 menerangkan seperti berikut. Sejurus kemudian, datang surat daripada Gubernur Kavanagh kepada Tun Mutahir menyatakan bahawa pihak British baru saja dimaklumkan mengenai perihal dakwaan Tun Ahmad bahawa ayahandanya almarhum Bendahara Siwa Raja Tun Ali telah meninggalkan 2 pucuk surat wasiat yang bertarikh 25 Mei dan 15 Oktober tahun 1856. Tun Ahmad mendakwa bahawa Tun Ali telah memberikan jajahan Kuantan dan Endau dalam surat wasiat baginda dan Tun Mutahir telah melanggar wasiat tersebut. Gubernur Kavanagh yang dimaklumkan akan hal ini terus pergi ke Pahang dan berjumpa dengan Tun Mutahir bagi membuat penyiasatan mengenai dakwaan Tun Ahmad itu. Menurut Kavanagh sendiri, Ketua Menteri Pahang yang bernama Engku Said Omar Alatas telah menegaskan bahawa cap mohon surat yang didakwa Ahmad sebagai wasiat daripada ayahandanya sebenarnya dibuat oleh salah seorang isteri Tun Ali yang mempunyai hubungan jenayah dengannya dan bukan oleh bendahara itu sendiri. Bagaimanapun, penemuan surat asal pengisytiharan Tun Ali pada tahun 1856 yang baru dijumpai oleh penulis pada tahun 2001 di Arkib Johor yang menjatuhkan hukuman bunuh pada Tun Ahmad jelas menunjukkan ada sesuatu yang tidak kena dengan dakwaan Tun Ahmad mengenai wasiat ayahandanya itu. Dalam kesibukan Gubernur mengadakan rundingan dengan Tun Mutahir, Tun Ahmad mengambil peluang meloloskan diri daripada kepungan pasukan bendahara. Hasrat Gubernur Kavanagh berjumpa dengannya bagi menempatkan persetujuan
mengetengahkan dakwaannya tentang kewujudan surat wasiat Tun Ali berkaitan dengan isu pemberian jajahan Endau dan Kuantan telah gagal kerana Tun Ahmad telah melarikan diri. Maka dengan itu terlerailah teka-teki apa sebenarnya yang berlaku sebelum Perang Bendahara Pahang berlaku secara berfakta melalui sumber primer. Bukan untuk mencari salah siapa, tetapi biarlah sejarah itu disampaikan dengan betul dan sah. Semoga kisah sejarah yang melibatkan keluarga Bendahara Pahang ini dapat kita jadikan iktibar dan teladan dalam mengharungi cabaran-cabaran bangsa dan agama kita untuk hari ini dan yang akan datang. Wassalam. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.